So kalau ada orang yang nak buat bisnes jangan buat. Jangan buat bisnes. Jangan buat bisnes. Ada student-student kat luar sana yang contoh macam, aku nak try buat bisnes kan. Kalau nasihat aku jangan buat. Tak lah, aku gurau je lah. Okay, selamat datang ke segmen kami. Aku Arif dari Kami Studio. Hari ini aku bersama dengan Mio, the owner of Mova Printing. Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni aku nak sembang-sembang dengan Mio pasal dia punya career dalam bidang t-shirt printing ni, dan macam mana transition beliau daripada seorang student study engineering dan pergi ke dalam bidang usahawan. So stay tune. Okay Mio, macam mana kau boleh start untuk Mova Printing ni sebenarnya? Okay, first thing first, masa aku start up Mova Printing ni, masa aku student lah kan, kat UTM dulu. Aku dulu poli tau, so zaman poli aku penuh dengan aktiviti lah. So bila aku masuk UTM aku rasa macam nak ada benda nak kena buat. Sebab budak-budak member-member aku dulu kan, kata Mio jom pergi tengok wayang, main futsal kan. So aku macam benda ni aku dah dulu kat poli dulu aku dah boring lah buat benda ni kan. Berulang-ulang benda sama, balik aktiviti futsal, balik wayang, balik keluar makan. So aku punya rutin tu aku macam seksa hidup aku macam aku nak buat ni kan. Lepas tu tiba-tiba aku macam berminat untuk buat bisnes lah. And aku macam sebab masa tu aku ada masalah. Okay. Cerita daripada sebab ada masalah ni. Kira time tu dah last year Dah last year study belum? Aku start tahun 2. Tahun 2 lagi? Awal juga lah. Tahun 2. So macam mana bisnes pertama yang kau buat masa tu? Okay, cerita dia macam ni, aku simple kan lah cerita ni. Masa aku tahun 2 tu kan kita ada assignment, quiz dan sebagainya. Aku ni bukan budak yang macam mana, bukan orang yang pandai-pandai ni lah kan. Biasa-biasa lah. Tengah-tengah. Print pun suruh member print kan. So satu kali tu aku nak print malam tau. Tak ada kedai buka. Kedai printing tak ada buka, photostat tak ada, semua kedai tutup. So aku besok nak pakai ni kan. Aku cakap susah macam ni kan. Aku tanya member aku lain pun yang mana melingkup macam aku masa tu, semua sama, tak sempat print. Malam kedai tak buka kan. Last minute ni. Aduh. Lepas tu macam mana tu? So apa aku buat kan? Isu dia. So itu isu dia. Tu masa tu aku tengok masa aku nak print waktu malam tu kan. Itulah masalah dia. Sebab aku nak print artwork ke, print assignment ke kan, malam je kedai tutup. So aku cakap masalah ni aku kena selesaikan. Jadi aku rasa macam aku dipertanggungjawabkan untuk selesaikan masalah-masalah student ni kan. So that moment aku rasa macam why not aku buat satu kedai printing yang boleh servis untuk student sampai malam. So aku buat lah. Menggunakan modal PT-PTN yang ada. So kau ada hutang PT-PTN? Ada sikit. Betul. Kita rakyat Malaysia mesti ada hutang PT-PTN kan. So duit PT-PTN yang aku ada tu aku beli printer. Aku beli printer. So aku beli printer and apa yang aku buat, aku pergi kat kelas. Setiap pagi aku akan tanya dalam grup, siapa nak print? Kan? Abang boleh print kan? Time tu aku collect satu hari, aku ingat aku boleh dapat RM50 pun. Banyak lah. Dikumpul-kumpul kan. So daripada situ lah aku dapat idea untuk buat bisnes printing. So kira first kedai yang kau buka dulu tu? Kedai yang first aku buka kan. Dia masa mula-mula tu aku buat sendiri je kat rumah. Lepas tu aku mula rasa yang benda ni boleh generate income ni tau. Sebab bayangkan daripada aku buat print photostat tu saja. Asalnya aku buat print je pakai printer. Daripada situ aku beli satu mesin photostat. Kan, guna PT-PTN juga. Beli mesin photostat, aku letak dekat rumah sewa tau. Rumah sewa, bayangkan dalam rumah sewa ada mesin photostat. Mesin photostat besar tu kan? Yang tu kan? Yang macam pecah ais tu kan? So aku beli mesin photostat tu and aku buat photostat tu dekat rumah. Then masa tu ada
kata macam hasutan syaitan dalam kepala otak aku ni untuk suruh buka kedai tau. So masa tu aku dah mula rasa nak buka kedai. Itu adalah kesilapan yang paling besar ni hidup aku. Oh, awal-awal tu lah. Best lah interview ni. Tiba-tiba cerita pasal kesilapan kan. Maksudnya kesilapan kau buka kedai tu ke? Yang kau rasa salah? Yes, apa? betul. So kalau ada orang yang nak buat bisnes jangan buat. Jangan buat bisnes? Jangan buat bisnes. Kenapa? Ada student-student kat luar sana kan, yang contoh macam, aku nak try buat bisnes kan. Kalau nasihat aku, jangan buat. Tak lah, aku gurau je lah. Ada, bukan. Aku gurau je. Tapi aku nak cerita lah mistake apa yang aku buat kan. Okay, mistake yang pertama adalah bila kau rasa kau terlampau boleh lah. So masa tu aku rasa macam, aku buat kat rumah ni macam okey je, income boleh generate duit ni kan. So hasutan syaitan tu boleh masuk. Aku pun bagi tahu lah dekat, masa tu aku approach family aku lah, kat ayah aku kan. Aku cakap, saya sekarang ni buat bisnes je, buat print ni boleh generate. Okey, untuk aku cerita seterusnya. Yang tadi sedih tak kau dengar? Sedih. Tapi dia tak cukup sedih lagi. Aku nak yang lagi sedih. Yang lagi sedih. Okey, ni level Fauzan Nawi punya cerita. Ni confirm menangis. Alright, so itu adalah kesilapan pertama yang aku buat lah, iaitu buka kedai. So that's why aku cakap kalau student nak buka kedai ke, pada aku better korang study lebih lagi lah kan. Sebelum kita buat satu tindakan besar, make sure kita go study betul-betul. Tu mistake aku dulu lah sebab aku tak study, kaki langgar. So cerita sedih yang seterusnya adalah selepas aku collapse di premis yang pertama yang aku buka tu. Kau bayangkan, daripada kau start dengan satu kedai yang kau rasa first kedai yang kau deco sepenuh hati kau kan. Memang aku spend sedikit modal untuk bagi cantik, lighting, counter dia. Memang aku suka lah kedai tu. Yang first kedai tu? Yes. Daripada kedai yang macam tu, akhirnya aku berpindah pada kedai yang luasnya separuh kedai. Dan sebelahnya kedai gunting. Yang penggunting rambut tu adalah Bangla. Dan aku bersahabat dengan Bangla tu pada waktu tu lah. So masa tu aku downgrade lah. Aku downgrade daripada aku kedai sebuah jadi separuh kedai. And aku masa tu dah tak nampak future aku sangat dah dalam bisnes ni. Aku dah rasa macam apa yang aku buat tu aku tak tahu lah, tapi dalam hati aku ada satu suara yang kata, Mio, kau kena teruskan. Aku tak tahu suara tu datang dari mana. Mungkin suara Fauzan Nawi kan. So aku continuekan je perjuangan aku tu dengan separuh kedai tu. And dalam waktu tu aku buat beberapa pinjaman lah. Pinjaman. Kalau macam dalam Malaysia ni kita ni senang buat pinjaman bisnes sebenarnya. Kita ada Tekun, kita ada Mara, ada PUMB dan sebagainya. So masa tu loan pertama yang aku buat adalah Tekun. So bermodalkan duit Tekun tu, aku usahakan kedai yang separuh tu lah. Buat kedai separuh tu memang ala kadar je kedainya. Tentu aku memang ada rasa nak putus asa lah dalam bisnes kan. Tapi alhamdulillah ada rakan-rakan yang support kan. So keep on going macam tu lah. And the same problem happens. Cuti semester. Yes. Aku setiap kali cuti semester, student dia cuti semester jauh kan. Suka kau tak suka? Aku rasa mama apa lah kan. Tak payahlah buat cuti siang kan. Cuti 2 hari dah lah kan. Ni 2 bulan. So cuti semester aku ditimpa masalah yang sama lah. So masa tu aku fikir balik kan. Benda ni kalau aku biarkan dia akan sentiasa jadi. So aku terpaksa fikir kan. That moment ada satu kawan aku cakap, Mio, kau kena buat something yang bukan student je beli, dia cakap kan. Aku pula bukan budak pandai. Aku budak biasa je. So bila member aku cakap macam tu, aku tak boleh tangkap kan. Benda aku nak jual apa kan? Jual burger ke kan? So dia kata, bukan Mio, kau kena fikir something yang related dengan kau punya printing, tapi bukan student je beli. Sebab target customer kau, student saja dia cakap. Kau kena fokus lebih luas kan. So aku macam benda ni kan. Lepas tu aku terfikir pasal baju. Tu aku cakap je macam tu. Aku cakap, baju aku sebab baju semua orang pakai kan. Selalu orang gila pun sekarang pakai baju kan. Kadang-kadang ada orang gila tak pakai baju kan, dia cakap kan. So masa tu aku tahulah aku kena ubah lah aku punya business plan kan. So aku fikir baju. So aku daripada jurusan elektronik engineering, teknologi maksudnya. So aku macam nak ubah pada
bidang printing baju yang aku rasa macam ya betulnya. Tapi jenis aku memang ada satu apa orang kata, aku believe yang ilmu ni luas tau. So kau tak boleh start dengan satu ilmu saja. So ilmu ni kau boleh pergi mana-mana tempat kau nak pergi kan. So aku turunkan ego aku pun buang degree aku. Serius aku cakap. Aku buang aku punya, biasa kita student degree kan. So macam kita student degree peminjam PTPTN. Bro, come on lah, be proud kan. So aku masa tu aku ignore lah. Aku macam buang degree aku kejap. Aku pergi menuntut ilmu. Cari orang yang pandai buat printing. So satu hari tu aku jumpa lah. And aku belajar dengan yuran bermodalkan 200.5 untuk belajar buat seat screen. So memang starting buat sendiri juga lah. Of course. So that's the first step. The first step yang aku masuk dalam industri printing baju ni lah. So macam ni lah. Apa saja kita belajar dalam dunia ni, bukannya hari ni kau belajar besok kau pandai, betul tak? Betul. Kan? Even kita daripada budak dulu nak belajar berjalan pun jatuh. Jalan jatuh kan. Proses so lah. Aku, kau bayangkan aku bila nak cerita macam gini lah. Okay. Alright. So masa first step aku tu, kau bayangkan hari ni aku pergi belajar ni. Belajar printing ni. Lepas tu sebab aku berkobar-kobar kan, kita orang semangat. Lepas aku dah belajar printing tu, aku cakap, yes, besok aku nak buat bisnes printing baju lah. Besok aku tu cari customer. Dan Alhamdulillah dapat customer. Kiranya barang untuk buat printing seat dah ada lah. Seat screen punya barang. Tak ada. And then macam mana kau buat? Sebab tu cerita ni sedih. Sebab tu cerita ni sedih. So aku masa tu tak boleh brain tu. Tapi aku ada satu guts yang kata, kau boleh ni suara yang Siapa suara? Aku tak tahu lah kan. Tapi dia cakap, kau boleh ni, kau boleh. Kau tak buat tak tahu dia cakap kan. Aku cakap siap lah kan. Tapi aku buat juga. So aku pun terima job tu. Dengan ilmu yang baru sehari aku belajar tu, aku pun terima. So ya, besoknya aku buat. Aku ingat sampai pukul 3 pagi aku buat baju tu. Jadi baju dia cuba kau teka berapa line. Kau teka berapa line? 100? Kan 10 line baju ni. 10 line je. 10 line. Tapi itulah job pertama aku, 10 line. Dan aku buat daripada pagi sampai pagi. Yang paling best baju tu pun tak jadi. Tak jadi? So masa tu aku macam, apa benda aku buat ni juga kan? Apa benda ni? Dia tak jadi sebab apa? Color tu tak lekat ke? Okay, dia sebenarnya Seat screen Seat screen ni proses dia sebenarnya mudah tau. Tapi biasanya macam ni, kan kau biasa dengar tu orang cakap, kata nampak memang mudah. Tapi belum tentu mudah kan. Tapi sebenarnya mudah, aku yang bodoh sebenarnya. Aku yang tak pandai kan. So masa tu aku buat tak jadi tau. Aku print tak ada, print tak ada. Aku cakap, Jahanam lah ni. Memang aku rasa, aku dah rasa nak ke tali gantung lah masa tu sebenarnya. Tapi sebab kita agama Islam tidak dibenarkan, so aku pun tak buat tindakan tu. So besoknya, aku terpaksa call lah customer tu. Cakap ada, Miss, Miss tu pun macam seronok lah. Baju saya dah siap ke? Masa, tak. Masa dia cakap, tak, saya punya mau pergi family day dia cakap kan. Cakap, Miss, tak apa buat ambil saya. Aku tu rasa honest lah dengan dia. Aku tunjuk gambar semua. Cakap, baju ni memang tak jadi kan. So dia kata, dia pun faham. Dia cakap, okay lah tak apalah, kalau macam tu you just pulang balik duit dia lah kan. Dah lah aku keluar modal. Dah lah pergi belajar keluar modal lagi. Baju tu pun aku beli. Tak ada peralatan lagi kan. Memang tak ada untung. Untung tak ada, rugi jadi. Sedih tak? Kau sedih tak? Sedih. Semua okey? Semua okey. Ada nak tisu ke? Kalau ada tisu basah lah. Okay, so tu beginning dia lah. So masa tu, that is the right time untuk give up lah sebenarnya. Tu adalah masa yang sangat sesuai lah. Tapi macam mana bila kita berniaga ni memang ada satu apa orang kata, guts lah kan. Sebab kita macam aku lah, aku tak tahu orang lain macam mana, tapi macam aku selalu ada rasa yang aku ini memang apa yang aku suka tau. Ini apa yang aku nak. So kalau bukan aku yang fight benda ni, siapa nak fight kan? So aku dengan rasa kembali berkobar-kobar semangat aku tak give up. Aku keep on belajar. Aku keep on belajar until aku betul-betul boleh buat.
Macam tu lah. So, adakah bisnes ni adalah benda yang kau minat ataupun hanya sekadar peluang kau nak try? Good question. Okay, macam good question tu. Kan, okay. Sebenarnya bisnes ni pada aku lah kan, it's always about peluang sebenarnya. Tapi peluang saja tak cukup untuk kau keluarkan satu produk yang baik. Sebab bila kau fikir pasal peluang, kau akan more kepada kepuasan diri sendiri tau. Sebab kau nak dapat peluang tu je. Tapi kau tak fikir pasal kepuasan orang lain kan. So pada aku buat apa yang aku buat sekarang ni adalah more kepada minat aku. Memang aku punya passion. And of course aku believe daripada minat dan passion aku ni akan datang peluang. So itu yang aku buat sekarang. Okay. So the next kau punya company name kan, Mova punya branding. Daripada awal dulu memang kau guna nama Mova je. Even sampai sekarang. Okay. So berkenaan dengan nama ni kan. Okay, nama ni actually aku daripada aku kecil dulu, aku dah selalu ikut kakak aku pergi berniaga tau. Kakak aku dia buat komputer. Kan. Dekat kampung aku lah, kat Bota Kanan. Kalau korang pernah pergi Bota Kanan, jangan lupa datang kedai kakak saya, cik. Iklan pula kan. Alright, so masa aku kecil dah pergi, kedai dia nama Monaras Depot tau. Sorry, Monaras Computer. So Mona tu nama kakak saya. So masa aku kecil-kecil tu aku selalu pergi dan aku selalu macam berangan-angan lah, aku one day pun nak ada bisnes dengan kakak aku kan. So the idea comes bila aku duduk termenung kan, aku fikir asal Monaras Computer ni ada kat Bota je kan. Why not kita buka dia lagi kat tempat lain ke kan? So bila aku dah study kat Melaka and aku nak buka company aku, so idea yang masa aku kecil-kecil dulu tu aku guna balik. So sebab tu aku guna nama Monaras Depot untuk SSM lah. Okay. So and then come up yang nama Mova tu sebab ada collaboration dengan Coffee Lava. Dulu ada satu produk kita buat kopi lah. And nama produk tu Coffee Lava. Betul. So then masa tu Monaras Depot ni dengan Coffee Lava ni kita datang satu konsep yang sama. Cakap okay, aku buat printing komputer, kau buat kopi. Why not kita combine, kita jadi tempat orang lepak, kita buat satu kafe yang ada komputer, yang ada minum-minum. So daripada situlah combine Monaras dengan Coffee Lava jadi Mova. Itu jadi Mova. Mova anak lelaki bukan. Bukan, itu bukan. Jangan search. Jangan search Mova anak lelaki, jangan. So sampai sekarang menggunakan teruslah nama yes, Mova sampai sekarang branding je lah sebab benda dah lama buat kan. Betul. Takkan kita nak rebrand balik kan. Yes. Orang dah pun dah kenal, dah tahu kan. So sepanjang kau punya experience dalam bidang t-shirt printing ni, memang kau buat seorang lah. Okay, dia ada proses lah. Masa awal-awal dulu memang aku buat seorang. Okay. And aku suffer lah masa tu. Kata menderita lah. Menangis habis semua. Menderita, menangis. Fauzan Awi habis semua. Fauzan Awi, Zaitun Sameon, siapa lagi? Oji. Wan Maimunah, Oji Ahmad Daud. Combine together, kamu aku punya reaksi muka tu kau bayang kan? Tak boleh brain tu. Sebab aku buat A to Z. Daripada design, daripada production, daripada packaging, segala-galanya. And that moment aku kerja sampai 3-4 pagi tu. Nak siapkan kerja. And imagine that situation, kau buat kerja, siap sampai 3 pagi, besok kau tak ada kerja. Macam tu. Sebab kau juga nak kena buat sale. Bila kau dah busy buat printing, bila masa kau buat sale kan? So masa tu, bila satu kerja siap, besok tak ada kerja. Masuk aku mula cari kerja, dapat kerja balik sampai 3 pagi, dan repeat. So that moment aku rasa macam, ini kalau kekal 1 tahun 2 tahun ni aku sama ada ke syurga atau ke neraka awal ni aku rasa ni kan. So aku macam, ya aku tak boleh buat macam ni aku cakap kan. So aku tengok balik lah dalam kita punya agama kan. Allah sebut apa, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Disampaikan oleh Rasulullah kita kan. So aku percaya benda tu. Maknanya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Bila aku cuba relate dengan apa yang aku buat, maknanya aku kena tambah seorang lagi untuk aku kongsi rezeki lah kot. Betul. Lepas tu, the question is, siapa dan boleh ke kau nak kongsi kan? Itu jawapan dia tu susah sikit. Jawapan dia, aku pergi mana-mana kelab bisnes aku tanya, macam mana kita tak tahu yang kita ni dah boleh ambil staff? Dia kata sebenarnya memang ada calculation dia.
Theoretical dia memang ada, cara kau kira macam mana sale kau ni memang ada. Tapi semua tu on the paper. Tapi sebenar-benarnya kau kena trust dengan janji Rasulullah tu. Dalam rezeki kau ada rezeki orang lain, kau kena pegang tu. So aku macam aku dah kira, aku dah tu, sekarang aku pegang pada janji Allah ni, janji Rasulullah ni, insya-Allah aku ambil je staff tu. Aku ambil staff. And alhamdulillah, staff kita hari ni dah kekal dengan kita lama, daripada aku kedai separuh tu sampai kita masuk kilang ni. Haziq tu kan? Haziq tu. Sedih lah orang yang kita rekrut daripada dulu lah. Okay, so sepanjang bisnes kau ni mesti ada orang penting dalam perjalanan kau ni. Siapa? Okay lah. Dah nangis? Boleh nanti masuk soundtrack yang sedih-sedih sikit kan? Alah, sebenarnya orang penting dalam perjuangan bisnes ni yang pertama family lah. Okay, sebab sebenarnya one of the idea dalam bisnes ni dulu adalah untuk family aku. Sebab dulu kakak aku dia ada sakit kanser tau. And dia tak ada kerja. Waktu tu bukan dia tak ada kerja sebab dia tak nak kerja, tapi dalam keadaan dia sakit tu, dia macam mana dia nak kerja betul. So aku cuba create satu company yang at least aku boleh bagi kakak aku rasa macam dia ada tempat untuk dia rasa macam orang lain. Mungkin dia boleh kerja sikit-sikit ke kan. So tu antara visi aku masa mula-mula aku buka dulu lah. Tapi apakan daya, umur akak aku pun tak panjang, dah tindih apa orang kata, dan dijemput oleh Allah, and tak dapatlah aku memakbulkan benda tu. Tapi aku anggap tu as a challenge, and aku selalu cakap kat diri aku yang company ni akan bagi peluang pekerjaan dekat semua orang. Tu aku punya visi lah. Sebab tu aku keep on bagi tahu yang doakan kita supaya dapat memberi peluang pekerjaan pada orang. Sebab itu matlamat lah. Kita nak biar semua orang ni, kalau aku jumpa lah orang yang susah kan, contoh aku jumpa kalau orang tu susah, dia ada keluarga yang dia nak tanggung, and memang dia tak ada punca rezeki ke macam mana ke, at least aku boleh tolong dia. Atau aku punya visi lah. Itulah. Sebab kita hari ni kita tengok tak semua orang mampu pergi sekolah. Betul? Tak semua orang mampu pergi universiti, tak semua orang lahir dalam keluarga yang senang, betul tak? So aku lantik diri aku sendiri lah. Aku macam power gila kan. Macam powernya aku lantik diri aku. Macam tanggungjawab lah. So benda ni tak ada siapa lantik sebenarnya. Ni semua atas diri kita sendiri kan. Apa kita rasa. So aku selalu fikir yang Allah cipta manusia kat bumi ni untuk jadi khalifah tau. Sebab bumi ni satu hari akan musnah dan kita semua akan mati. So aku rasa ni perjuangan yang aku nak bawa. Perjuangan aku supaya satu hari nanti Mova ni dapat beri peluang pekerjaan dekat ibu-ibu tunggal, anak-anak yang tak bersekolah, orang yang tak ada berpelajaran kan. So mudah-mudahan adalah orang kata sedikit yang aku bawa ke sana nanti, insya-Allah. Itulah. Begitulah cerita dia. Okay, so itu saja untuk sembang kami kali ni. Thank you Mio sebab sudi join sembang kami kali ni and kongsi dia punya experience dalam t-shirt printing, insya-Allah. Alright, so thank you sekali lagi. And macam biasa kita ada ritual yang kita akan buat. Okay. Ritual Ritual. Aku dah panggil roh tu ni. So ni adalah poster sembang kami official, so just nak minta untuk sign tapi jangan sign kat ni. Okay. Boleh tengok kat mana, sini ke? Boleh. Yeah. Cap jari boleh, cap jari. Boleh color kat ibu. Sini boleh kot kan? Boleh. Okay. Alright, so ni tangan Mio. Apa tu? Azizul? Right, so satu lagi kita ada ni, kita punya macam merchandise lah, stiker. Lama. Stiker sembang kami dengan stiker kami studio kat belakang. Dengan batik badge. Wih, antul. Tempah kat mana ni? Asal tak tempah kat sini? Ada online punya. Nanti aku beritahu. Kita share nanti. Maybe next time dia tempah kat sini. Alright, so guys, thank you. So jangan lupa untuk follow social media Mova Printing. Mova Printing. Semua ada link kat bawah, dan jangan lupa untuk follow kami studio punya Facebook, Instagram dan YouTube. Jumpa lagi untuk episode akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Salam.